bersama Brother Fly di dalam Malam Misteri Bonus. Okey, kisah yang seterusnya datangnya daripada Newa Anwar. Kisah yang bertajuk Makhluk Berkuku Panjang. Kisah perjalanan hidup aku masa remaja dipenuhi dengan warna-warni kehidupan. Masa aku tingkatan 5, aku duduk asrama. Setiap 2 minggu, semua pelajar asrama dibenarkan pulang ke rumah. Ada sekali tu masa minggu pulang ke rumah, aku dengan kawan aku Azman pulang ke rumah kawan aku bernama Halim. Begitulah kami bergilir-gilir. Kami bertiga adalah kawan baik. Selepas solat Jumaat, kami bertiga menaiki bas ke rumah Halim. Sampai saja kami di rumah Halim, ibu dan ayahnya mengejak kami bertiga ke rumah datuk dan neneknya kerana ingin melawat nenek Halim yang sakit jatuh di bilik air. Selepas waktu isyak, kami pun bertolak. Rumah datuk dan nenek Halim tidaklah terlalu jauh. Hanya memakan masa selama sejam saja perjalanan. Sampai saja di rumah atuk dan nenek Halim, lampu di depan rumah dan bahagian dapur sahaja yang menyala. Rumah Datuk Halim cantik dan besar. Sebuah rumah 2 tingkat yang besar. Bahagian diperbuat menggunakan kayu dan bahagian bawah dibuat menggunakan simen dan batu. Kayu di rumah di bahagian atas kelihatan masih dalam keadaan yang baik, dan palang tingkap rumah Datuk Halim diperbuat daripada kayu yang diukir, dan kaca tingkapnya pula adalah daripada jenis kaca yang berwarna-warni. Kelihatan sangat cantik dan klasik rumah Datuk dan Nenek Halim ni. Kedatangan kami disambut oleh Datuk Halim. Datuk Halim bertubuh gempal dan berkulit gelap. Perutnya boroi, rambut dan misainya berwarna putih. Menurut Halim, datuknya dulu bekas tentera. Patutlah aku tengok Datuk Halim muka bengis dan nampak tegas. Menurut Halim lagi, semenjak dari kecil lagi dia tidak rapat dengan datuk sebab datuk dia sangat garang. Halim rapat dengan nenek dia yang selalu ikutkan apa saja keinginan Halim. Nenek Halim juga selalu memasak pelbagai jenis makanan untuk Halim. Jadi tidak hairanlah jika Halim lebih rapat dengan nenek yang selalu memanjakannya. Kami masuk ke dalam rumah dan menjenguk nenek Halim yang sedang berbaring di atas katilnya di dalam bilik. Kaki neneknya bengkak akibat terjatuh di dalam bilik air. Malam tu juga kami bertiga tidur dalam bilik di tingkat atas. Mak dan ayah Halim tidur di tingkat bawah. Di bahagian bawah ada 3 bilik dan tingkat atas ada 3 bilik. Satu bilik bersebelahan dengan bilik kami dan satu lagi bilik berhadapan dengan bilik kami. Kesemua bilik di dalam rumah tu akan penuh apabila kesemua adik-beradik ayah Halim seramai 5 orang pulang ke kampung. Sebelum tidur, kami bertiga bersembang dulu. Tengah rancak bersembang, tiba-tiba aku terdengar seperti ada orang sedang mengalihkan perabot dan sesekali batuk di bilik hadapan. Aku pun memberitahu kepada Halim dan Azman apa yang baru aku dengar sebentar tadi. Halim dan Azman tidak percaya dengan cerita aku kerana mereka berdua tidak mendengar apa-apa pun. Mereka mengatakan itu semua adalah imajinasiku saja. Mereka juga mengatakan yang aku hanya ingin menakut-nakutkan mereka berdua. Halim memberi alasan yang rumah datuknya di bahagian tingkat atas diperbuat daripada kayu. Lalu perubahan udara panas di waktu siang diserap dan sejuk di waktu malam sedikit sebanyak membuatkan papan menghasilkan bunyi-bunyian seperti dipijak seseorang. Aku tak pastilah apa yang Halim kata pada waktu tu betul atau dia sengaja nak sedapkan hati aku aja. Jadi aku pun terima sajalah segala alasan daripada Halim bulat-bulat. Setelah mengantuk, kami pun tidur. Tengah sedap aku mimpi jadi lelaki rebutan gadis-gadis genit. Aduh, hai. Tiba-tiba mimpi indah aku musnah
apabila Azman menggoncang tubuh aku dengan sangat kuat. Terus mataku jadi segar. Aku bangun, tengok jam yang seingat aku waktu tu pukul 2:30 pagi. Azman mengajak aku menemaninya ke tandas sebab perut dia dah mula memulas sangat. Tandas di tingkat atas berada di ruangan sebelah bilik yang berhadapan dengan bilik kami. Aku dengan rasa malas terpaksa juga bangun menemani Azman ke tandas. Sebaik saja Azman berada dalam tandas melepaskan hajatnya, tiba-tiba saja aku terdengar dari bilik sebelah seperti orang sedang menolak katil dengan perlahan. Sudah. Masa ni lah benda ni nak tolak katil pun. Dah lah aku sorang-sorang dekat luar ni. Monolog aku sendiri. Tiba-tiba terdengar suara pintu bilik sebelah dibuka. Berpeluh terus daya aku masa tu sebab aku tahu bilik tu tak ada orang. Aku tak tahu nak buat macam mana. Takkan nak tinggal Azman. Nanti marah pula dia bila tengok aku tak teman dia. Aku membatukan diri, hanya pandang ke depan menghadap pintu tandas. Terdengar derapan kaki melangkah perlahan dari bilik tersebut yang membuatkan aku rasa betul-betul celaka. Kata Newa Anwar ni apabila bunyi derapan kaki itu berjalan perlahan ke arah aku. Bunyi papan kayu diinjak menambahkan lagi keseraman. Aku masih lagi berlagak tenang, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tiba-tiba derapan langkah kaki itu terhenti di belakang aku. Masa tu aku dah mula bayangkan macam-macam muka hodoh hantu Indonesia yang biasa aku tengok masa kecil-kecil nak cekik aku. Aku terasa seperti ada angin di belakang badan aku, seperti ada orang yang mengibas-ngibas. Aku menelan air liur. Terasa payah. Kemudian aku terdengar pula seolah-olah seseorang sedang mendepangkan kedua tangannya dan berpusing-pusing setempat, sehingga aku dapat merasakan angin yang terhasil dari pergerakannya. Waktu tu jantungku berdegut sangat laju. Rasa takut tu jangan cakap lah. Persoalannya, siapakah yang sedang berada di belakang aku masa tu? Aku pejamkan mata aku dan aku cuma ada dua pilihan saja waktu tu. Pertama, aku cuma pejamkan mata dan berdiam diri saja. Dan kedua, aku pusing ke belakang dan tendang benda tu. Jadi aku bulatkan tekad untuk pilih pilihan pertama. Setelah berdiam diri untuk beberapa ketika, aku dengan rasa penuh debar buat-buat batuk. Serta-merta pergerakan yang aku dengar tu berhenti. Aku merasa sedikit lega lah. Kemudian aku dapat merasakan seperti ada hembusan nafas di belakang tengkuk aku. Otak aku pula tiba-tiba memunculkan bayangan satu sosok makhluk wajah berkedut dengan kulit berlumut warna hijau dengan gigi taring memenuhi ruang dalam mulut. Tak guna betul. Saat-saat cemas macam tu pun otak aku boleh buat hal. Kemudian aku terdengar dari dalam tandas Azman menjerus air. Perasaan lega aku tak dapat digambarkan lah kerana Azman sudah selesai melepaskan hajatnya. Lalu Azman keluar dari tandas dengan muka yang puas. Sedangkan muka aku cuak dan pucat. Kemudian aku dan Azman bergegas masuk bilik tidur. Aku fikir perkara menyeramkan seperti tadi cuma sementara. Ternyata sangkaanku meleset. Ketika aku hampir hanyut di buai mimpi, aku dikejutkan dengan bunyi yang sangat kuat dari luar bilik. Kedepam! Bunyi seakan orang sedang terjatuh. Terus segar biji mata aku ni. Aku pandang sekeliling yang gelap. Tengok Azman dan Halim sedang nyenyak tidur, seperti tak ada apa-apa yang berlaku. Sekali lagi aku terkejut dan kali ini jantung aku macam nak tercabut apabila aku merasakan yang kaki aku seperti dipegang seseorang. Aku merasa
merasa takut yang teramat sangat. Dari hujung kaki hingga hujung kepala terasa kebas. Dengan perlahan, aku menarik kaki dan aku terus membungkus kaki aku dengan selimut. Aku ingat dah berakhir. Rupanya belum lagi. Betul-betul dekat sebelah telinga kanan. Aku dapat rasakan satu hembusan nafas yang sangat kuat. Macam ada orang betul-betul dekat sebelah aku ni. Memang nak kena terajang benda ni. Jangan sampai siku aku naik atas muka nanti. Kata-kata aku tu cuma terdengar dalam hati je lah. Aku pendam kan. Aku takut kalau aku bercakap dengan dia, nanti dia suruh muka, dia suruh siku betul-betul naya aku. Aku cuba baca ayat kursi. Tapi tiap kali aku nak habiskan ayat ujung tu, mesti aku tak ingat. Atau aku memang betul-betul tak ingat. Beberapa kali aku cuba ulang, namun tetap tunggang langgang juga bacaan aku. Dari tadi aku terfikir, apa keistimewaan yang ada pada aku sampai hanya aku seorang je yang kena ganggu? Aku pejam mata rapat-rapat dan gangguan tu masih berterusan. Sampailah aku terlelap. Aku tersedar bila azan subuh berkumandang. Gangguan tu pun dah hilang. Keesokan harinya lepas sarapan, aku cerita pengalaman yang aku alami semalam kepada Halim dan Azman. Kemudian Azman menyelak seluarnya dan menunjukkan bahagian betis dan pehanya yang ada kesan lebam dan kesan cakaran yang masih baru. Terkejut juga aku dengan Halim tengok sebab kesan lebam dan cakaran di kedua kaki Azman tu terlalu banyak. Menurut kata Azman, semalam dia bermimpi dikejar satu makhluk hitam. Seluruh wajahnya ditutupi rambut dan berkuku panjang. Dia berjalan secara merangkak menggunakan kedua tangan dan kakinya. Makhluk itu mengejar Azman dengan sangat pantas. Azman yang ketakutan berlari selamatkan diri. Azman memanjat pokok tepi makhluk itu dan berjaya menangkap kaki Azman. Azman bergelut melepaskan diri dari makhluk tersebut. Dalam cubaan melepaskan diri itu, makhluk tu mencakar kaki Azman. Apabila Azman terbangun daripada tidur, dia merasakan sedikit pedih dan sakit di bahagian betis dan pehanya. Kesan cakar dan lebam tu jelas kelihatan, seakan kejadian di dalam mimpi semalam benar-benar terjadi. Akhirnya aku dan Azman memujuk Halim untuk pulang pada hari itu juga. Tak sanggup kami untuk berada di rumah datuknya walaupun satu malam lagi. Mujurlah Halim mengikuti permintaan kami. Kami bertiga pulang ke rumah Halim menaiki bas. Kami mengatakan kepada ibu bapa Halim ingin pulang awal kerana ingin melakukan kerja sekolah yang tertangguh. Yang peliknya, hanya aku dan Azman saja yang diganggu. Aku rasa kalau aku bermalam lagi di rumah Datuk Alim pada hari itu, mungkin benda tu dah kena terajang dan aku lipat-lipat buang dalam tong sampah. Dengan aku jangan dibuat main kalau dah terlampau bengang. Sekian daripada Newa Anwar.